Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin berkongsi refleksi kami terhadap budaya Sabah dan perkembangan diri kami. Sebagai pengenalan, tujuan refleksi ini adalah untuk memperkukuh dan menambah baik pemahaman tentang kepelbagaian budaya di Sabah berdasarkan pengalaman yang telah dilalui agar dapat memahami keunikan budaya di Sabah dengan lebih mendalam. Melalui refleksi ini juga, diharapkan lahirnya sikap menghargai dan menghormati kepelbagaian budaya yang menjadi identiti masyarakat Sabah. Saya akan membincangkan mengenai pengalaman utama, di mana apa yang saya boleh kaitkan pengalaman utama dengan menghargai kepelbagaian, iaitu refleksi terhadap budaya Sabah dan perkembangan diri, iaitu kalau kita lihat bagi refleksi terhadap budaya Sabah, ia jelas dilihat semasa kuliah, di mana lecturer menerangkan tentang budaya-budaya yang ada di Sabah, apa yang kita perlu hormat, apa yang kita perlu tahu, apa budaya-budaya yang ada di Sabah ni, gitu. Tetapi bagi perkembangan diri pula, ini terlihat semasa aktiviti perbincangan, di mana kita yang berlainan kaum saling mempunyai idea dan pendapat yang berbeza, tetapi perkara ini semua boleh diselesaikan melalui aktiviti perbincangan. Apa yang kami pelajari adalah kepelbagaian budaya dan etnik di Sabah telah membuka peluang kepada kami untuk lebih mengenali dan menghargai setiap etnik yang ada. Sebagai contoh, kami baru saja mempelajari adat Sogit yang diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun yang merupakan denda tradisional. Denda ini dikenakan kepada pihak bersalah melibatkan penyerahan barangan, hewan ternakan atau upacara khusus. Tujuan utama adat ini dilaksanakan adalah untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keharmonian dalam masyarakat. Hukuman adat ini juga tidak tertakluk kepada masyarakat Kadazan Dusun sahaja, tetapi semua anggota masyarakat di sekitarnya. Oleh itu, ini merupakan salah satu adat yang perlu kita hargai. Soalan keempat, refleksi perkembangan diri. Melalui kuliah ini, kami dapat mengubah perspektif kami terhadap adat dan tradisi yang diamalkan oleh kaum lain. Hal ini kerana dahulunya kami kurang pengetahuan yang mendalam berkenaan dengan adat dan tradisi yang diamalkan oleh kaum-kaum tertentu di Sabah, yang menyebabkan timbul pendapat adat dan tradisi yang diamalkan adalah kurang relevan. Namun begitu, setelah mengikuti kuliah ini, kami dapat mengetahui makna di sebalik sesuatu adat dan tradisi yang diamalkan setiap kaum di Sabah, yang akhirnya telah mengubah pandangan kami ke arah lebih positif dan sentiasa berfikiran terbuka terhadap kepelbagaian budaya di Sabah. Seterusnya, cabaran yang kami dapati adalah perbezaan bahasa dalam berkomunikasi. Hal ini kerana setengah individu ataupun sesebuah kumpulan kerap menggunakan bahasa ibunda mereka dalam berkomunikasi yang menyebabkan interaksi terhad. Maka, kaedah penyelesaiannya adalah dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, supaya kedua-dua belah pihak yang berlainan budaya dapat saling memahami apa yang dikomunikasikan. Pada masa yang sama, mereka juga boleh saling bertukar bahasa bagi mempelajari bahasa etnik antara satu sama lain dan dapat meluaskan kehidupan sosial mereka. Dan juga mereka dapat menambah ilmu tentang kepelbagaian budaya yang ada di Sabah. Untuk komitmen masa hadapan, tindakan yang akan kami lakukan selepas pemahaman dan penghargaan budaya iaitu yang pertama, mempelajari pengetahuan baru mengenai identiti kepelbagaian budaya yang ada di Sabah. Melalui proses pembelajaran ini, kami semakin memahami identiti kepelbagaian budaya bukan sekadar sesuatu yang diwarisi semata-mata, tetapi juga hasil daripada usaha untuk mengenali asal-usul tradisi, nilai dan membentuk diri kami sebagai individu dan masyarakat yang sentiasa menghargai warisan budaya. Kami juga dapat mengekalkan keunikan bangsa serta memperkukuh rasa bangga dan tanggung jawab untuk meneruskan legasi tersebut kepada generasi akan datang. Kami tidak akan lupa dengan warisan budaya tersendiri walaupun sejauh mana kami merantau, tempat asal sentiasa menjadi sebahagian dalam diri kami. Kesimpulannya, melalui refleksi ini kami dapat mempelajari cara untuk hidup dengan lebih terbuka dan lebih harmoni walaupun berbeza adat dan budaya. Berkata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Sekian dan terima kasih.